Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Tira Minuddin. Pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang persorangan di Ibu Negara disarankan menyalurkan sumbangan atau makanan sempena Ramadan di 3 lokasi yang ditetapkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, lokasi tersebut ialah Anjong Kembara Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku dan Pusat Pembelajaran Komuniti Chowkit. Jelasnya, ketiga-tiga lokasi khas ini diwujudkan sebagai inisiatif kawalan kepada kualiti makanan dan dalam masa sama menjaga kebersihan di sekitar Kuala Lumpur. Dr. Zaliha berkata, sehingga kini terdapat 10 NGO yang menjadi rakan kolaborasi di BKL bagi pengagihan makanan di Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku dan Pusat Pembelajaran Komuniti Chowkit. Manakala 16 lagi NGO merupakan rakan kolaborasi Yayasan Kebajikan Negara di Anjong Kembara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri mahu inisiatif pemerkasaan wanita terus digandakan supaya mereka tidak tercicir dalam menghadapi cabaran ekonomi dan sosial. Menurutnya, ramai daripada wanita berhadapan dilema sama ada untuk meneruskan kerjaya atau berkorban dengan meninggalkan bidang pekerjaan demi memikul tanggungjawab untuk berbakti kepada keluarga. Walaupun wanita mendominasi lelaki di universiti, tetapi hanya 56.2% daripada populasi wanita bekerja berbanding 81.9% lelaki. Selain itu, wanita dalam lingkungan umur 30 hingga 39 tahun lebih cenderung meninggalkan kerjaya secara tetap kerana komitmen keluarga. Beliau turut berkata wanita berumur 60 tahun merupakan majoriti penerima bantuan kewangan oleh kerajaan kerana tidak mempunyai jaringan keselamatan ekonomi. Selain itu, beliau berkata Bank Dunia pada minggu ini melaporkan bahawa sekiranya semua halangan ekonomi bagi wanita dimansuhkan, keluaran dalam negara kasar KDNK negara dapat meningkat sebanyak 20%. Sebanyak 5,023 peluang pekerjaan berjaya dicipta menerusi program Kembara Rio, anjuran kumpulan My Creative Ventures My Creative dari 2022 hingga tahun lepas. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, program tersebut turut memberi impak kepada 4,324 penggiat seni dan kreatif serta menerima lebih 285,000 pengunjung dengan jumlah jualan terkumpul sebanyak 2.8 juta ringgit dalam tempoh tersebut. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, platform itu akan diteruskan bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan terutama dalam kalangan penggiat seni dan kreatif. Tahun lalu, Kembara Rio dilaksanakan di 4 lokasi dengan rekod jualan kumulatif hampir 1.5 juta ringgit dengan 824 pekerjaan diwujudkan yang membantu 643 penggiat seni dan kreatif. Susulan rekod pencapaian baik program tersebut, Fahmi yang turut melancarkan program Kembara Rio 2024 berkata, program tersebut akan dilaksanakan dalam skala lebih besar dengan jangkauan lokasi lebih luas. My Creative Ventures yang berhad yang bermula pada 2012 bertujuan membantu memperkasa industri kreatif dan seni tanah air melalui beberapa pinjaman dan pelaburan equity strategik setegeran. Seramai 70 peserta bakal menyertai program kayuhan MARA Madani sempena Hari MARA ke-58 dilaksanakan pengurusan MARA Negeri Perlis. Kayuhan sejauh 11.72 km itu akan menyusuri 4 buah kampung iaitu Kampung Ulu Pauh, Kampung Baru Ulu Pauh, Kampung Lalang dan Kampung Tengah. Menurut pengarah MARA Negeri Muhammad Azam Jamaluddin, program dijalankan bagi meningkatkan motivasi dan manfaat kepada komuniti sekitar. Ia juga menjadi platform kepada komuniti MARA melibatkan warga kerja MARA, alumni, usahawan dan pelajar untuk memahami perjuangan MARA dalam memperkasa sosioekonomi Bumiputera. Beliau memaklumkannya pada program kayuhan MARA Madani di MRSM Arau. Bersempena kayuhan ini juga, peserta kayuhan turut singgah di 5 buah rumah asnaf sekitar bagi menyampaikan sumbangan kotak makanan. Baik, sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.